Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Diharapkan agar semua murid berada dalam keadaan sihat dan sentiasa bersemangat untuk belajar. Hari ini kita akan mempelajari kemahiran tolak dalam lingkungan 100 tanpa mengumpul semula. Ini adalah lanjutan kemahiran tolak dalam lingkungan fakta asas, tetapi ianya melibatkan nilai nombor yang lebih besar. Cikgu akan tunjukkan beberapa contoh pengiraan untuk memudahkan pemahaman murid. Okey, yang pertama, 28 tolak 5. Okey, seperti yang kita dah pelajari sebelum ini, pengiraan sama ada tambah atau tolak kita mesti mula daripada sah. Okey, dan cikgu juga dah terangkan tentang cara-cara untuk melakukan pengiraan pada video sebelum ini. Diharapkan agar murid sekarang boleh menguasai kemahiran menolak dengan menggunakan sama ada menggunakan cara jari ataupun cara lukis. Okey, kita akan mula daripada sah 8 tolak 5. Okey, kalau nak guna jari 8 tolak 5. 1, 2, 3, 4, 5 dan tinggal 3. Kalau nak lukis 8 buang 5. Okey, dapat jawapan 3. Dan kita lihat dah selesai pengiraan di tempat sah, kita bergerak ke tempat puluh. 2, dia tak ada pasangan di bawah. Bermakna kalau tak ada pasangan, kita salin kembali nombor 2 tu di bawah. Okey, ini adalah contoh yang pertama melibatkan pengiraan tolak tanpa mengumpul semula. Contoh yang kedua, 39 tolak 27. Okey, sama juga kita akan mulakan daripada sah 9 tolak 7. Kalau kita nak gunakan jari 9 tolak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan tinggal 2. Kemudian kita dah selesai pengiraan di tempat sah, kita bergerak di tempat puluh. Kita tengok pada tempat puluh ada pasangan atas dan bawah, bermakna kita boleh melakukan penolakan. Kita buat 3 tolak 2, tinggal 1. Okey, sampai untuk contoh 1 dan contoh 2 ni, harap murid boleh faham dengan jelas sebab ianya adalah melibatkan pengiraan secara terus. Kita belum lagi belajar tentang mengumpul semula. Untuk kali ini kita akan belajar tanpa mengumpul semula, dan ianya adalah satu proses pengiraan yang mudah untuk difahami oleh murid-murid. Okey, seterusnya cikgu akan tunjukkan contoh ketiga yang melibatkan pembinaan bentuk lazim sekiranya diberikan ayat matematik tolak. Okey, contoh 77 tolak 6 sama dengan berapa? Okey, ini adalah dinamakan sebagai ayat matematik yang memerlukan murid untuk membina pengiraan. Bila membina pengiraan, maksudnya kena buat bentuk lazim. Okey, kita susun nombor macam biasa, 77 tolak 6. Yang inilah dinamakan sebagai bentuk lazim. Maknanya susunan nombor dia ada pasangan atas dan bawah. Dan kita dah selesai bina bentuk lazim, kita akan mulakan pengiraan. Sama juga kita akan mulakan daripada sah 7 tolak 6. Okey, kalau kita guna jari 7 tolak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ataupun kalau nak lukis, lukis 7 buang 6. 7 tolak 6 tinggal 1. Dan 7 di tempat puluh dia tak ada pasangan, kita salin kembali ke bawah. Okey, seterusnya contoh yang keempat, 95 tolak 42 sama dengan berapa? Okey, sama juga ini adalah dinamakan sebagai ayat matematik tolak yang memerlukan kita membina bentuk lazim. 95 tulis macam biasa tolak 42. Pastikan bila kita membina bentuk lazim mesti ada pasangan yang sama ikut nilai tempat. Maknanya sah dia ada pasangan atas bawah, puluh pula atas bawah. Okey, kemudian kita mulakan pengiraan daripada sah
5 buang 3. 5 buang 2. 5 buang 2. 1, 2, tinggal 3. Seterusnya, kita pergi 9 tolak 4. Maksud dia 9 buang 4. 9, ini dari 9 buang 4. 1, 2, 3, 4, tinggal 5. Okey. Cikgu dah tunjukkan beberapa contoh pengiraan. Okey, contoh yang pertama, 1 dan 2 adalah melibatkan pengiraan secara terus. Bermaksud dia dah ada bentuk lazim, murid hanya mengira saja. Untuk contoh 3 dan 4 diberikan ayat matematik yang memerlukan murid membina bentuk lazim. Harap murid boleh faham setiap contoh yang diberikan. Seterusnya, cikgu akan bergerak kepada satu kemahiran tolak. Bermaksud tolak yang memerlukan mencari pasangan nombor yang hilang. Okey. Contoh. Contoh 1. 70 tolak berapa sama dengan 50. Okey, bermakna dia ada pasangan nombor yang tiada lengkap di dalam bentuk lazim ini, tapi dapat jawapan. Okey, macam mana kita nak buat kalau jumpa soalan yang seperti ini? Okey, kalau jumpa soalan yang seperti ini, apa yang murid perlu buat? Kita tolak macam biasa. Bermaksud, kita pastikan kombinasi nombor yang betul. Kerana sekarang ni kita sifar, tolak berapa dia di sifar. Kalau sifar dengan sifar, mesti tengah-tengah dia pun jadi sifar juga. Sebab dia mesti nombor yang sama. Kemudian 7 tolak berapa dapat 5. Macam mana dah dapat? Kita buat pengiraan tolak seperti biasa. Maksud dia 7 buang 5. 7 buang 5. Tinggal 2. Itu adalah langkah pengiraan bagi pasangan nombor yang hilang yang berada di tengah-tengah ni. Kalau soalan yang berbentuk ini, inilah cara dia. Kita buat tolak seperti biasa. Tapi kalau soalan berbentuk sebegini, katakanlah berapa tolak 42 sama dengan 46. Okey. Kalau jumpa soalan seperti begini, maknanya tempat kosong tu berada di atas. Cara dia berbeza daripada soalan yang tempat kosong berada di tengah-tengah. Okey. Kalau jumpa cara soalan macam ni, cara dia adalah seperti berikut. Sama juga, kita mula daripada sah. Tetapi kita kena ingat, kalau tolak, dia mesti nombor besar tolak nombor kecil, baru dapat jawapan. Kalau jadi macam ni, kita buat apa? Kita tambahkan saja nombor yang berada di sini. Katakanlah 2 tambah 6. Kalau 2 tambah 6, katakanlah 2 tambah 6. Ataupun kita ambil 6 simpan, 2 di jari. 6, 7, 8. Kemudian 4 dengan 4. 4 dengan 4 jadi 8. Okey, bermakna kita dah dapat jawapan untuk soalan seperti ini. Tolong murid-murid berhati-hati, sebab kalau nak mencari nilai pasangan nombor yang hilang ni, kita tengok di manakah tempat kosong itu berada. Kalau contoh 1, tempat kosong berada di tengah-tengah, kita tolak macam biasa. Tetapi kalau tempat kosong berada di atas, kita buat tambah, sebab mesti nombor yang atas sekali adalah nombor yang paling besar. Sebab kalau nak tolak nombor besar, tolak nombor kecil, baru dapat jawapan. Okey, cikgu harap semua murid dapat memahami setiap penerangan dan contoh yang telah diberikan. Dan juga untuk murid-murid, cikgu dah berikan nota bagaimana untuk melakukan pengiraan tolak tanpa rumus mula dalam modul-modul. Harap murid-murid dapat meneliti dan dapat memahami setiap penerangan yang cikgu berikan. Sekian, terima kasih.